والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. والشك تجويز الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. Itu dah. Dengar tak ni? Nama tak jelas suara pula. Dengar tak ni? Dengar dah? Dengar. Kerana Ustaz Faizal tak bunyi tu. Saya dengar. Okey, tak apa. Ustaz Faizal pergi sweat. Wasyaku tajwizul amraini. Dan bermula syak itu wasyaku dan bermula syak. Khabar dia tajwizul amrain ialah tajwizul amrain, taraddud dan berpapuh hati. Tajwiz maknanya pergi datang, taraddud maknanya 50-50. Hati tak kemah, hati tak berat mana-mana. Bukan semata-mata taraddud. Kalau taraddud tu dia boleh jadi hati tu tak kemah 100%, tapi dia pergi mari tu dia ada hak berat sebelah, dia ada hak ringan sebelah. Cuma di sini dia ada lagi sifat dia tajwizul amraini la maziyata, yang tidak lebih li ahadihima, bagi salah satu daripada keduanya, kedua al-amrain. La maziyata ta'alluq alal akhari, di atas yang satu lagi. Si A dengan si B, akhar tu B, si A tu dengan si B tu tidak ada hak yang lebih, sama-sama. Kalau kita kira peratus gak 50-50. Kalau tinggi gak sama tinggi, kalau comel gak sama comel. Nak hak mana? Was-was. Buah ni pun nampak comel, buah ni pun nampak comel, musaking belaka. Tu maknanya taraddud tu hasil mari tu dua-dua antara perkara tu la maziyah, tidak ada lebih. Bukan katanya lebih buah ni kananya buah ni bulat, kurang buah ni kerana buah ni kepek. Tak. Sama-sama bulat, sama-sama musakin, sama-sama buah comel belaka, sama-sama besar. Lalu di sisi al-mujawwiz, orang yang nak pilih benda tu jadi taraddud, jadi tajwiz. Hak mana hak lebih ni? Hak mana hak yang kita nak ni? Tanya diri sendiri ataupun tanya tuan. Tajwizul amrani la maziyata li ahadihima 'alal akhari. Tajwiz tu syarah katanya indal mujawwizi, di sisi
hasil taraduk, berpapuh hati, tak jelas, taraduk, waswah. Banyak tu bahasa yang kita guna tu, syak tu. Waswah, taraduk, tak cerak, tak berani nak kata. Hati tak tentu. Ataupun syak sendiri. Berpapuh. Tu bahasa macam-macam macam-macam kuasa tempat yang kita guna. Siapa yang memiliki tu? Indal mujawizi. Di sisi orang tu je yang syak tu. Semua orang tadi al-mujawib berlaku, tapi syak ni dia berlaku ni bukan bermakna katanya keseluruhan orang tu tak. Mungkin tu orang tu berbeza. Bagi dia keyakinan dia tidak syak. Tapi bagi kita syak. Sebab tu ditafsirkan dengan syarah katanya indal mujawizi. Di sisi orang yang syak tu. Dalam qauluhu indal mujawizi sawaun wafaqal waqi'a amla. Hasyiah tolong lagi. Maksud daripada indal mujawizi naknya benda yang dia syak tu, benda yang di al-mashkuk, benda yang di waswah tu mungkin dia syak tadi benda tu pada wakil memang dia tu seperti mana yang dia syak tu tidak yakin. Mungkin dia syak tadinya di sisi dia je, padahal benda tu yakin. Kita contoh macam benda ori. Benda ori ke benda tak ori. Kita nak beli durian musaking, tapi kita tak kenal musaking. Jolo ke musaking ni? Yo ke tidak? Yo ke tidak? Tu taraf tu. Antara yo dengan tidak. Nak menyabit kata buah durian ni musaking. Orang jual harga 40 ya. Mula-mula luruh 45 tu ke kapung. Kita pun yolo ke ni? Musaking ko dia kapung biasa. Musaking ko dia kapung biasa. Nak isbat dengan nafi tu sama berat saja. Nak menyabit kata musakin dan nak menidak kata musakin tu sama kita orang tak kenal ni. Padahal wakil sebenarnya dia hak yang kita duk syak tadinya, wakil dia tu ialah kena kepada musakin dah ataupun bukan musakin. Tak semestinya benda buah tu tak boleh tahu mari mana. Musakin kau tak boleh tahu pokok ni tak tahu mari mana, mari hak orang ambil pun dalam bukit hak pesen durian masa dulu yang pesen tabur butir tu. Orang dulu dia tanam durian, dia buat kebun tu, dia hidup pocok je tabur asal tumbuh tak kira lah durian ke apa dia. Kita panggil durian hutan. Musakin kau tu kita kata kat wakil boleh jadi pokok tu was-was ngoti. Boleh jadi musakin, boleh jadi tidak musakin. Benda tu. Kalau kita pergi dalam bab akidah, contoh dalam bab akidah, macam golongan orang-orang ahli musyrik, ahli agama kafir. Yolo ko Muhammad ni rasul hak sebenar. Ko dia ni salah satu orang yang dianuti, yang diagung-agung oleh orang Islam je, padahal dia bukan nabi rasul. Tu. Yolo ko dia nabi rasul, dia daripada Tuhan hak sebenar. Yolo ko. Dia duk syak kepada Rasulullah Muhammad tadi. Padahal wakil betul lah Rasulullah tu Nabi Muhammad sengoti, rasul hak sengoti akhir zaman. Tu maknanya benda yang disyak tadinya, barangkali benda yang disyak tu ialah yakin alik isbat, bukan alik nafi. Yang ni sepatutnya benda tu tak perlu disyak lah. Moga hak yakin dah katanya dia tu betul rasul sengoti, bukan hak tipu, bukan hak buat. Tu makna indal mujawizi. Dan sebab pada kita orang berimeh, jangan kata tak yakin, orang cerca kepada Rasulullah kita marah. Orang keji dalam Facebook, buat macam-macam, grup kita, sayang kita, friend kita, kalau lah pergi guna bahasa-bahasa yang dikatakan nak menghinakan Rasulullah, kita benci, kita marah, kita jawab balik ke dia, kita marah ke dia. Jangan kata tak percaya. Orang cerca kepada Rasulullah kita marah. Sebab apa? Sebab kita tidak syak. Adapun di sisi dia syak lah dianya. Sebab tu dia buat lagu tu. Yolah kau Muhammad Rasul. Rasul lagu mana pula nikah ramah. Nikah pula dengan budak. Itu Aisyah. Macam-macam ambil berita daripada orang Kristian. Daripada padri-padri yang khianat agama Islam tu. Tu mana katanya
alik kita bukan syak, alik kita yakin, bukan zon. Adapun nisbah orang kafir syak. Nisbah pada kafir pula ada hak yang tak syak pada. Dia yakin Muhammad tu rasul tapi dia tak sikut macam paderi-paderi. Yakin Muhammad tu sebenar tapi dia tak sikut sebab bukan nabi di kalangan Bani Israel. Habis itu. Kemudian kata syarih fattaraddudu, maka bermula taraddu berpapuh hati, waswah hati, syok hati itu. At-taraddu tu fi qiyami Zaidin wa nafihi, pada berdiri oleh Zaid, dapat pada fa'il. Wa nafihi ay nafil qiyami li Zaidin, dan tidak berdiri Zaid tu. Makna katanya amroin itu antara qiyam, subutul qiyam dan nafyul qiyam. Tu nisbah pada contoh qiyami Zaidin wa nafyihi ni, iaitunya amroin ni di sini kena kepada yang jadi syak tu ialah sama ada alik subutul qiyam ataupun alik nafyul qiyam ataupun nafyul qiyam. Sabit berdiri ngoti ke ataupun dinafi. Taraddu itu pada berdiri itu, taraddu tu ala sawa, maknanya tidak ada berat mana-mana sebelah. Faham pada kata ala sawa di sini bermakna kata taraddu tadi tak semesti kata kena sawa. Mungkin taraddu tadi berat sebelah. Hak sebelah alik berat dia panggil zon, hak sebelah alik kurang dia panggil waham. Hak yang sama-sama berat dia panggil syak. Syak. Masing-masingnya sama ada syak, zon, waham, masing-masing taraddu belaka. Tak yakin 100% hati berpapuh-papuh. Kita kata berasa. Kita kata boleh kata, hati duk berat katanya gitu, tapi tak yakin 100%. Tu maknanya at-taraddu tu khabar at-taraddu syakkun, itulah dikatakan syak. Tu dia panggil syak bila katanya sawak di antara qiyam wa nafyul qiyam. Maka ketika tu dikatakan syak. Dikatakan syak. Wa rujhan wa ma'a rujhanil, apa tu lagi tak nampak. Wa ma'a rujhanis subuti wal intifa' zannun. Fattaraddud ma'a rujhanis subut wa ma'a rujhanis subuti wal intifa'i dhannun. Wa ma'a rujhanis subut wal intifa'i dhannun. Jadi kalau tengok pada atah ni, kita nak atas mana ni? Asyaku tajwizul amrin la maziyata li ahadihima indal mujawizi fattaraddud fi qiyami zaidi wa nafihi ala sawa. Atah pada kata ma'a ala sawa, yakni at-taraddud fi qiyami zaidin wa nafihi ma'a rujhanis subu. Tu ma'a rujhanis subu wal intifa'i zannun. Wasa tak puas hati weh. Wal intifa' ni kita tu wal intifa' ke au al intifa' ni? Wa ma'a rujhani thubuti wal intifa' deh, dan serta berat sebelah sabit dan nafi. Kalau hak ngaji ni ada takdir ni. Wal intifa' ni mana au al intifa'i, mana wa tu dengan mana au. Sebab kalau kita nak campur antara nafi dan isbat, mana boleh. Nak berat ada dan tak ada, tapi tak yakin. Dan ada ke duit? Kita rasa ada dan tak ada. Tak faham masalah. Tu. Sebab itulah hak ngaji ni wal intifa' wa dengan mana au.
Maknanya rujahani subut atau rujahani lintifa. Sebelah nafi hak berat ko ataupun sebelah alik isbat subut. Dua-dua hak berat peratus hak lebih tu dikatakan zon. Tu kita kata gak syok atau zon pada keadaannya kita skor katanya kita dapat kok kita cabut teh bertuah. Orang sebut nama kita duk wawa, saya pun pakat duk ayat wa tiga orang duk tanya, siapa dia nama kapun sekian-sekiannya orang nama ni, kena kaku dah apa. Nama dia sebut nama kita. Bank pun bank kita juga. Nama serta dengan nama ibu bapa nama kita. Kapun pula kapun kita. Kita suka kita tapi nak yakin kata 100% kata kita tu kan. Tak boleh nak kata lagi, muka tak kita tengok, tak kita tanya jelas lagi. Tapi kat hati tu lagu tu lah. Dengar orang duk viral dalam radio, orang duk viral dalam grup WhatsApp ke apa semua tanya siapa nama sikit-sikit mari ambil hadiah ni pasal raya bagi cabut teh bertuah nama orang kampung pasal putih sikit-sikit. Oh kita pun gembira sebab nama tu nama kita dan nama ibu bapa pun nama ibu bapa kita. Kita pun yakin aku boleh aku lah. Tapi nak kata 100% tak juga tapi gembira dah boleh-boleh. Tu dipanggil alik apanya berat hati kata kita. Tu isbat kata kita bukan hak kata bukan kita tu tidak. Bermakna kata rengeh hak kata bukan kita tapi berat hak kata kita. Sehingga pada kita ni batal urusan-urusan lain kalau hak janji nak pergi situ. Sebab apa nak pergi ambil cabut teh bertuah ni orang mutus buah ni. Hati dia buat kita ni gilah kita. Orang mesej katanya orang umum kata siapa meneh ni mari ambil hadiah mutus buah di pasar raya jazz kes waktunya. Kita pergilah sungguh. Tu alik sabit. Ataupun kita kata gak zon kita berat hati kita katanya bukan tadi alik sabit. Bukan kita. Bukan kita. Walaupun nama serupa tengok bank tu bank lain-lain. Tu dia panggil alik isbat alik nafi pula. Kata mung pun nama ke apa? Orang duk viral nama Faiza. Faiza, mung boleh hadiah ni. Gi ambil lah. Cabut teh bertuah orang cabut kena namamu hak duk bubuh pasal raya baru ni. Beli barang isi nama bubuh dah letong dia besar. Orang cabut nama boleh namamu. Gi ambil lah hadiah. Mana nama ke apa? Faiza bin Yaqub. Kita Faiza bin Abdullah. Bukan kita tu. Faiza kita Faiza. Sengoti kau Faiza bin apanya Faiza bin apanya Yaqub. Tak jelas juga tapi kita rasa Faiza dah orang dia sebut Faiza. Kita pun bila kita tu tak diyakin kata Faiza tu bin gapo ni sebab orang dak virus mata-mata nama Faiza, kita pun seka kata bukan aku tak pernah sabar. Beli sekali pergi pasar raya tahun ni 2 kali je masuk. Takkan nak kena nama aku orang lain pasar raya seminggu sekali bubuh tak tahu berapa keping nak siapa dia mau cabut dia bertuahnya. Jadi hati kitanya zon kitanya beratnya alik nafi. Kata apa nafi? Kata bukan kita. Tu makna katanya boleh dua tu. Makna kata rujahan apa dia rujahan nisubut wal intifa'in au intifa ataupun berat alik nafi. Makna 80% hak berat tu tak kira sama ada alik sabit ataupun alik nafi. Tu hak lagu tu berat lagu tu khabar bagi at-taraddud nisbah kepada ma'arujahani subut wal intifa'. Taraddud lagu tu zannun itu dikatakan zon. Hati berpapah juga bukan 100%. Sama ada berpapah alik nak kali tak say tak kira lah. Kita pergi contoh lain lagi nisbah pada orang tawar barang kita. Mun nak ke barang ni orang duk viral duk jual dengan cara murah, diskaun siapa ke 80%, 70% ni. Orang duk viral ni. Siapa nak isi nama. Kalau beli dengan pasaran biasa harga dia RM250. Hari ni orang diskaun tinggal harganya RM200 lebih ni hanya harga RM95 sahaja. Nak ke tak say? Nak ke tak say? Kita pun nak beli hak rumah tak punah lagi. Tak say beli, kalau beli semula kalau punah gak mahal dah. Harga dia bukan harga ni dah. Masa dia diskaunnya dalam masa hujung tahun ni je. Kita duk was-was. Duk mari taraduk berapa hati nak ke tak say, nak ke tak say. Alik nak
berasa-berasa ataupun berasa tak si, berasa nak. Tu dipanggil berpapuh tadi, taraduk tadi, berat tu tak kira. Sama ada alik nak ataupun alik tak si. Semua tu dipanggil zannun. Zan berlaku. Nak kesimpulannya, nak ayat katanya bak zon tadi dia tak semestinya alik isbak, tak semestinya alik subuk. Sama ada berat peratus tu hak lebih tu nya alik isbak ataupun alik nafi, semua tadi dikatakan zon. Dikatakan zon berlaku. Kalau dalam bab akidah semua tu tak sahih main berlaku ni. Tuhan kuasa tak? Tuhan kuasa tak nak mengakatkan Covid dalam masa sebelum habis tahun 2000 21 ni. Tuhan kuasa tak Kalau tengok ngah lepas dah tu kan, duk agak duk habis gamuk dah tu. Tapi duk sepatutnya juga kes turun semata naik, gi pulak tinggi. Tuhan nak akak seluruh dunia nak hilang sebelum bulan Disember 2021 ni boleh tak? Rasa-rasa Tuhan tak mampu nak buat sebab ramai berdoa. Sudah kalau akidah lagu tu dia panggil syok pada sifat kudrat Tuhan. Kufur. Tuhan pun tak mampu juga. Tak lepas pada frontliner juga. Hanya gisi tu hati dia. Punuh akidah dia kena ngucap semula. Sebab apa dia duk syok di atas kekuasaan Allah. Jangan kata bulan Disember dalam masa selepas pada kita nak kelik la ni kita tak kelik. Sebelum pada kita nak kelik Tuhan boleh buat pun nak akad seluruh dunia sekaligus. Jangan kata 2-3 bulan lagi. Sebelum kita nak kelik tu pun mampu Tuhan nak buat, ubahkan daripada hak tengah duduk sabit dengan musibah, tiba-tiba Tuhan angkat jadi tidak ada musibah. Boleh mungkin boleh jadi kita tiba-tiba kita terdak. Maka zon pada masalah akidah tu jadi kufur lah. Zon ada selagi dia panggil waham dia tak sebut dah. Waham dia sebut di sini zon dengan syok. Zon dengan syok. Wa ma'arujahani subut wal intifa' dhannun. Tapi nisbah kepada waham tu dia tak sebut waham tu selagi dah. Iaitu nisbah kepada apa dianya hak lebih keinginan daripada dua taraf, dua amraini tu, yang mana sebelah berat dia tu, sebelah banyak peratus tu dikatakan zon, bermaknanya hak sebelah kurang tu dikatakan waham. Maka tak kira lah hak kurang tu pun sama juga, sama ada sebelah alik nafi ataupun sebelah alik isbak. Maka dikatakan waham. Kalau kita zon kita katanya buah ni musaking dah ni, hati kita tak yakin 100%, tapi berat hati ni Allah dah musaking kita beli lagu ni, kita beli lagu ni lah hari ni 80% kita suka, bermakna 20% hak bukan musaking itu hanya waham. Demikianlah juga kita suka katanya 80% hati kita kata bukan musaking, bermakna kata peratus yang katanya harap musaking tadinya hanya 20%. Maka alik apanya isbak di situ pula dikatakan waham 20% pula. Situ dua habis itu. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, wa usulul fikhi, dan bermula usulul fikhi. Usul fiqh tu ay alladhi wudi'a fihi hadhihi alwaraqatu. Usul fiqh mana sifat alladhi yang mana wudi'a, yang dihantar dan dibicarakan fihi padanya, pada usul fiqh, pada ilmu usul fiqh ni, fihi fil ladhi wudi'a na'ifa'i hadhil waraqatu, akan ini beberapa lembaran kertas. Waraqat ni makna beberapa kertas ilmu di dalam kitab. Beberapa kertas ni ialah ilmu usul fiqh. Mana usul fiqh kitab hak kita ngaji ni, kalau mata dia beberapa helai sahaja, kecil sahaja. Bila dia buatkan syarah dan hasyiah, maka dia jadi besar, banyaklah hasyiah dia. Jadi luahlah perbicaranya, bukan hadhil waraqat dak jadi satu kitab lah pulaknya. Usul fikih dalil ay al-fannu al-musamma bi hadzal laqabi al-musya'ari bi madhihi bi sana'il fikhi alaih. Bibtina apa tu? Bibtina il fikhi tak jelas.
Usul fiqh di sini dengan makna ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh yang mana dihantar, yakni dikarang oleh ulama dan dibicarakan pada ini warakah oleh ulama yang duk buat kitab nama warakah ni. Usul fiqh ni ialah turukuhu khabar. Turukuhu mubtada, situ jumlah khabar mubtada. Usul fiqh turukuhu ala sabilil ijmal. Nanti. Turukuhu ala sabilil ijmal, khabar selalu. Usul fiqh bermula usul fiqh itu ialah turukul fiqhi. Usul fiqh ni ialah kena kepada jalan ni bagi masalah fiqh. Turukuhu ialah segala jalan-jalan, yakni segala dalil-dalil. Ada dalil. Turukuhu kalau hak dalil hasyiah, hak dalil hasyiah nafahat ni dia tafsir turukuhu dengan makna adillatuhu, makna jalan. Turukuhu ialah jalannya, yakni dalilnya. Dalil bagi fiqh, yakni dalil bagi masalah-masalah furu', dalil bagi masalah-masalah fiqh, nisbah kepada ditakyin dan ditentukan akan masalah-masalah. Jadi usulnya, jalannya dia hak mana hak dikatakan usul? Turukuhu hala kaunihi, hal keadaannya turuk ala sabilil ijmal. Jalan ni yang bersepakai di atas dasar ijmal, bukan dengan cara jelah, dengan perbahasan masalah-masalah tertentu. Ala sabilil ijmal, di atas jalan ni ialah semata-mata umum, tidak tentukan muta'allaq bagi dalil ataupun masalah-masalah yang duduk bawah dalil yang dikatakan furu' fiqh tadi. Itu kamutlaqil amri, seperti semata-mata suruh. Yakni mutlaqil amri ay amri syari'. Suruh daripada pihak syari' hakiki Allah, suruh daripada syari' majazi iaitu Rasulullah. Tak tilik suruh gapo dia, tak tilik kepada perintah suruh tu. Kayak kita sebelum mukallaf ni, kita bebas, tak ada terkait dengan suruh tegah syarak. Walaupun kita bilalah kita tu belum mukallaf, kita buat benda kebaikan boleh pahala sekalipun. Macam budak pergi buat haji belum umur dia balik, budak semaya dengan cara betul baca Quran, dia boleh pahala. Dia boleh pahala, tapi dia bukanlah tutup teh seperti mana mukallaf ibu bapa dia dan orang-orang yang hak dewasa. Jadi bila balik lalu ditekan, disuruh oleh syariat, disuruh oleh Allah, disuruh oleh apanya Rasulullah melalui hadis. Maka nisbah pada usul fiqh itu ialah semata-mata asal daripada masalah nak boleh berlaku kata kena semaya itu ialah siapa hak suruh. Tilik kepada mutlaqul amri, semata-mata perintah daripada Allah dan perintah daripada Rasul. Semata-mata suruh. Semata-mata dikena, semata-mata suruh dengan cara apa dianya perintah wajib daripada Allah dan Rasul. Mutlaqul amri. Mutlaqul amri. Macam kalulah kita kata berkait dengan semaya, suruh semaya. Itu dikatakan usul. Adapun dituju kepada semaya, hak kata suruh dikatakan wajib tu semaya 5 waktu dengan dalil ayat-ayat dan hadis-hadis, hak tu dia panggil gigi kepada masalah apa dianya muta'allaq bagi dalil hak yang ijmali, hak tu dia jadi pada bab tafsili pula. Masalah-masalah furu', masalah-masalah yang duduk di bawah dalil asal perintah, hak tu je panggil dalam perbahasan bab fiqh. Hak ni semata-mata suruh, tak kira, tak tuju lagi kepada maksud suruh tu suruh gapo. Mutlaqul amri.
Makna putus tilik. Suruh tadi tak kira, tak tuju kepada semaya dan tak tuju kepada puasa dan tak tuju kepada amrun bil ma'ruf, dan tak tuju kepada apa-apa benda. Tu dipanggil dalil. Apanya usul fiqh. So contoh dia. Mutlaqil amri yang kedua bukan nahyi dan semata-mata teguh atas pada amri. Yakni mutlaqin nahyi. Seperti semata-mata teguh. Daripada Tuhan ko, daripada Nabi ko, kalau kira asal dia kan, dari ada kaedah suku ke. Al aslu apanya fil amri lil wujub, al aslu fil nahyi lit tahrim. Tu asal dia kaedah yang tubik daripada kaedah apanya usul fiqh pada perbahasan. Perintah asal tu bila daripada Tuhan, asal dia nya perintah ni adalah hak wajib. Adapun tubik pada perintah pergi kepada hukum sunat, tu dia pergi kepada perbahasan ulama pula, tu furu'. Macam dalam hadis perintah kita tadi suruh buat satu benda ibadat kata ni, bukan semua wajib. Kalau wajib kat nyanyi banyak ibadat, banyak zikir, banyak amalan. Kalau Nabi suruh kita bersugi, Nabi suruh kita baca gani lepas semaya, Nabi suruh kita baca gani awal bulan, awal tahun, Nabi suruh kita baca puasa sunat di 10 Muharram, hari Ashura. Kalau asal perintah daripada Nabi tu kekal di atas asal kak, maka di situ jadi wajib. Tu asal hukum tu wajib lah. Maka kembali kepada asal jadi sunat tu perbahasan suku lah. Tengok pada dalil-dalil hak khas, hak am pula perbahasan dengan muqayyad mujmal ke apa semua tu, baru tubik mari ulama katanya sunat kecuali dengan keadaan kita niat nazar. Tu baru gilah kepada masalahnya wajib. Dengan sebab nazar dia panggil wajib aridhi pula situ. So, yang kedua, an-nahyi semata-mata larang, tegah. Yang ketiga, fi'lin Nabi wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataf pada kata al-amri lagi, mutlaqi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ni, perbuatan ni melengkapi habislah, sama ada qauli, amali, i'tiqadi, sukuti yang masuk habis tu. Bukan fi'lin Nabi itu dengan maknanya perbuatan anggota tubuh tidak termasuk. Ada sebab pada lisan, sebab pada suku, qalbi tak ada sama lah. Fi'lin Nabi itu melengkapi habis tu. Wal ijma'i, seperti ijma'. Yani ijma'il mujtahidina, ijma' para ulama-ulama mujtahid. Masalah ni sudah diijma' oleh para ulama mujtahid mutlak. Ijma' ulama, ijma'. Mana katanya usul fiqh tepat hujah dalil tu adalah ijma' para ulama. Al-ijma' atah pada kata mutlaqil amri. Dengan cara ijmali usul fiqh tu dalilnya ialah ijma'. Tu berapa dah tu? 4 dah tu. Mutlaqul amri an-nahyi fi'lin nabi ijma'. Yang kelima wal qiyas. Ni mau ikut mazhab Syafi'i ni. Wal qiyasi, seperti qiyas. Qiyas. Yang keenam wal istishabi. Iaitu istishabul asli. Dan ini di sisi mazhab Syafi'i. Dan pulaknya ditentu pada masalah apa dianya bab taharah. Dia ada dalam kaedah apa? Bab taharah. Iaitunya antaranya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Baqa'u ma kana ala ma kana. Biasa gak dibahas dalam perbahasan bab ibadat lah. Bab taharah dan bab ibadat. Itu istishabul asli, mengekalikan akan yang asal. Min haithul bahsi an awaliha bi annahu lil wujud. Lagu mana istishabul asli, dia panggil pakarkan hukum hak asal. Duk isyak antara baru dengan hak dulu ni, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Asal ada ke tak ada?
Asa ada. Maka klik pada asa, klik kepada ada. Tu macam kita dah syok semaya kita ni. Duk pangori nak tunggu mai so duk lama. Ketuk kedok ni. Kita memang duk lekan semaya lagi. Kita duk lekan semaya lagi, duduk dalam keadaannya duk tunggu nak semaya Isya. Lepas tu gak kita ni mari waswah. Semaya jatuh ke dok lagi ni? Jatuh ke tak jatuh lagi ni? Duk syok gitu. Lalu bila kita duk syok lagu tu antara jatuh dengan tak jatuh, batal ke tak batal lagi wuduk, maka kembali kepada kaedah asal. Asal kita ada wuduk, kita tak ada wuduk. Ada wuduk sebab duk tunggu semaya Isya dalam pakaian ibadat semaya lagi. Maka kembali pada hukum asal, boleh semaya, tak kena ambil semaya. Tak perlu kita ambil semaya. Dia tak serupa dengan sebelum pada kita nak ambil semaya. Kita klik kerja, lepas tu gak duk mandi, air maya ambil ke dok sana ni. Dia syok situ tu. Air semaya kita tu ambil ke dok baru nak mandi ni. Ambil ke tak ambil? Ambil ke tak mandi? Tu klik pada asal. Istishabul asli tu mengekali ke asal, mana ada dengan tak ada, asal tak ada. Maka di situ kena ambil semaya semula. Tu istishabul asli, mengekalikan akan hukum yang asal. Istishabul asli. Tu termasuk pada dalil usul fiqh bagi mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain kadang-kadang tak pakai istishabul asli ni. Hal keadaan turukuhu ala sabil ijmal min haitsul bahsi an awwaliha, min takluk mahzuh irak jadi hal yang kedua pada kata turukuhu ala sabilil ijmal tu hal yang pertama pada kata turukuhu. Hal yang kedua min haitsul bahsi an awwaliha, yani hala kauniha, hal keadaannya turukuhu ala sabilil ijmal tu. Jalan ni masalah fiqh furu' ni yang bersumber daripada usul ni, ni turuk ni bersepakailah ia apa dianya min haitsul bahsi, daripada sekira-kira dibahas dan dibicarakan an awaliha, daripada awalnya. Awal bagi turukuhu tu, awaliha, awali turukiha. Awaliha rajak pada turukuhu lah, sebab hadome tu kembali kepada lafaz jamak, iaitu lafaz turukun. Turukun tu jamak daripada tariqatun. Tariqatun jale, tapi maksud di sini ialah dalil. Tariqun, tariqani, turukun. Maka kembali pada kaedah nahwu enggak biasalah tu. Iaitu nya apa? Kaedah jamak kullu jam'in muannasun. Dia pergi ke situ. Setiap jamak bilangan yang lebih daripada 2, 3 ke lebih, maka hukumnya muannah. Bila muannah, maka dhamir yang kembali kepada lafaz yang menunjuk di atas madlul yang muannah, maka dhamir pun kena mendatangkan dengan muannah. Yani an awwaliha, yani an awwali turukihi. Rajak situ. Bukan makna katanya an awwali turukiha rajak dengan upah istikhdam dengan mendatangkan mudah tu dak. Mana ha tu rajak pada turuk dah. Turuk tu kena ada hak dhamir hu yang asal dia turukuhu tu. Klik situ. An awwaliha, yani an awwali turukihi, daripada awal jalane bagi fiqh hak dengan cara ijmali tu. Tu. Jalane dia an awwaliha, apa dianya an awwaliha bi annahu, dengan bahawasanya bi anal awal. Mana turuk kan dia sebut belum pada ni muka surat sebelah kalau hak kita dalam kitab Waraqah ni, muka surat yang kelima. Silap. Muka surat ni dah lah. Maknanya turuku ala sabilil ijmal. Dia buat mari contoh dengan kata mutlaqul amri, so an-nahyi, jadi mutlaqun nahyi 2. Situ tu mana al awal tu kena kepada mutlaqul amri. Tu yang pertama.
min haitsul bahthi an awwaliha, daripada awalnya turut bagi fiqh dengan cara ijma' tadi, bi annahu, dengan bahawasanya al awal tu, yang pertama tu, iaitu kena apa dia, mutlaqul amri lah. Moga disebut situ ni mutlaqul amri, so anahi 2, fi'lun nabi 3, ijma' 4, qiyas 5, istishabul asli ni. Jadi bermakna kata yang awal tu kena pada mutlaqul amri, yang terakhir tu kena pada istishabul asli. Situ. Bi annahu, bi anal awal, atau bi anna awalaha tu, asal dia nyu sebut kata perintah daripada Allah dan Rasul. Anna khabar bagi annahu kainun, adalah ia awaluha tu lil wujub, bagi makna wajib. Tu makna wajib, makna asal perintah tu adalah wajib, kecuali dalil ada khusus untuk furuk masalah ni bukan wajib, hanya sunat muakkad, lain cerita. Ataupun ada dalil yang muqayyad ataupun yang ditaksis di atas dalil umum hak asal lil wujud tadi, digunakan dengan masalah tu ialah tidak wajib. Tu. Tapi asalnya ialah al-amru lil wujud. Tu bi annahu lil wujud. Wasani, yang kedua, sani itu kena kepada iaitu mutlaqun nahyi. Tu situ. Wasani, yakni bi anna saniya, dengan bahawa yang kedua, wa bi anna saniya, iaitu kena kepada mutlaqun nahyi tu, annahu, bahawa sesungguhnya asani tu lil hurmati, bagi menunjuk makna haram. Yani al aslu fin nahyi lil hurmah, makna gitulah. Asal pada teguhan tu ialah haram. Sebut kata Tuhan larang, haram. Sebut kata Nabi larang, haram. Tu asal. Wal baqi, baqi tu hak mana? Iaitu hak selepas daripada mutlaqun nahi. Ada lagi pak tu, iaitu kena pada fi'lin nabi, ijma', qiyas, istishabul asli. Pak tu. Wal baqi bi annaha, dengan bahawasanya al baqi tu hujajun, jamak daripada hujjatun. Hujajun jamak daripada hujjatun. Hujjatun mufrad, jamaknya hujajun. Ialah beberapa hujah, beberapa dalil. Beberapa dalil-dalil, hujah-hujah yang mana keluarnya masalah-masalah furu', masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang fiqh tubik daripada hak baki itulah juganya, selain daripadanya mutlaqul amri dan mutlaqun nahyi, tubik daripada istishabul asli, fi'lin nabi, tubik daripada apa dianya, qiyas ulama, ijma' ulama, ijma' para ulama sebagai dalil. Ambil situ hujajun. Wa ghairi zalika, ghairi ni atah mana ni, baca bagi bawah ni. Wa ghairi zalika, atah pada mutlaqil amri. Kau. Wa ghairi zalika, dalil ada ke? Wasani aliluh wal baqi bi anna hujajun. Jalan atas pada mutlaqil amri. Yakni ka ghairi zalika, turut dalil-dalil bagi usul fiqh dengan cara ijmali hak selain daripada 8 ni tu ada lagi. Wa ghairi zalika, lain daripada mereka itu. Zalika al-madhkur, yang tersebut daripada ni mutlaqul amri, mutlaqun nahyi, fi'lun nabi, ijma', qiyas, istishab tu. Mana hak ghairu zalika? Ghairu zalika dalil ada. Ada kal ami wal khasi wal mutlaqi wal muqayyadi. Wal muqayyadi. Wa huwa ma'tufun ala mutlaqil amri, ada dah. Wa minal ghairi iqraruhu sallallahu alaihi wasallam ala qaulin aw fi'lin. Selain daripada tu termasuknya al-am, dalil yang am, lafaz yang am, wal khas, dalil yang khas, wal mutlaq, dalil yang mutlaq, wal muqayyad, dalil yang muqayyad. Itu masuk daripada apa dianya usul fikhi, daripada
turut-turut untuk nak menghasilkan masalah fiqh, iaitunya dengan dalil dalil yang khas, dalil yang mutlak, dalil yang muqayyad. Depan ada sebut belaka tu. Ya, ada sebut perbahasan berkenaan dengan ta'arud, berlawan ni antara dalil dalil khas. Contoh kita ambil dalil dalil khas berkaitan dengan dalil macam dalil kullu bid'atin dhalalah tu. Tu kalau kira kat dia dalil tu nya. Kalau hak khasnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Tu dalil hak yang dikatakan khas. Kalau sebut kata dalil hak kullu bid'ah, setiap benda hak Nabi tak buat dengan terjemuh dengan cara mudah-mudah. Nabi tak buat contoh, sahabat tak buat contoh, bid'ah belaka, sesat belaka. Tapi ada dalil yang khusus, iaitu man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang membuat jalan punca satu kebaikan, dia tak sebut kebaikan tu adakah tertentu dengan bid'ah hasanah ke ataupun benda bid'ah yang bukan bid'ah yang memang dicontohi oleh sahabat dan Nabi sendiri ke. Dia tak sebut man sanna sunnatan hasanah. Tu dia panggil nisbah kepada sunnatan hasanatan tu, nisbah pada kullu bid'ah tadi. Kullu bid'ah tu lebih umum. Sama ada benda tu berkaitan dengan bid'ah hasanah ataupun tidak hasanah, maka dikirakan bid'ah belaka, sesat belaka. Itulah golongan sebagai orang yang gunakan dalil tu sebagai dalil yang geletak sampai habis pada masalah khilafiyah, sehingga pada dikirakan sebagai bid'ah sesat belaka. Sebab apa? Sebab digunakan dengan dalil yang sedikit ada dalil hak khusus banyak lagi. Hak ulama qiyas dengan dalil yang umum. Hak tempat lain, moga dalil hak zanni kan, dia tidak yakin qat'i kan, dia macam dia banyaklah hujah, dia banyaklah cara istidlal para ulama tu. Maka kita nak dengan cara hak betul-betul zahir dengan hadis Nabi, lepas tu kita guna dengan dalil hak umum pula dah. Lalu tu dia letak tubik mari kata tak ada bid'ah hak hasanah. Sebab kata bid'ah sesat belaka. Pasal apa tubik lagu tu? Pasal kita hanya berhujah dengan semata-mata guna hadis yang umum. Sedangkan hadis yang khusus yang dibahas oleh ulama, kita tak guna. Di antara dalil hadis, kalau hak Syekh Rahimuddin, Syekh Nuruddin kan, dia sebut berkenaan dengan hadis dengan hadis khas, macam katanya hadis kullu bid'ah. Hadis khas mana? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Tu ma laisa minhu. Siapa-siapa yang buat benda baru, benda ni laisa minhu, yang tak ada langsung dalil-dalil agama, tempat nak qiyas, tempat istishabul asli, tempat-tempat nak guna dengan cara apa dianya ijtihad zon daripada para ulama, tak ada langsung. Tu makna man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu, hak tulah baru kata fahuwa raddun, barulah betul-betul kata ditolak. Hak tu baru kata sesat sengotinya. Tapi kalau benda tu walaupun perbuatan cara tu tak berlaku di zaman Nabi, zaman sahabat, tak ada siapa dia buat, cuma benda tu baru berlaku zaman lain ni, ada hujah ulama ke dia hak buat guna hujah dalilnya, maka hak tu bukan katanya raddun, bukanlah mesti kata ditolak sebagai bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Di sinilah perbahasan ulama tubik mari bid'ah, bahagian bid'ah tadinya kubik kepada mengikut hukum wad'i. Tubik 5 makruh. Contoh macam Syekh Husni Genti tu, dia larang jangan kita pelebihkan saleh selebih daripada hak yang disebutkan daripada warid daripada nas dalil. Contoh kata saleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Boleh lagi. Kalau orang tu beri calon tu panjang lagi pada hak kita nak beri seperti kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu, kita pun tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Kita tambah hak tambah lebih pada apanya maghfiratuh tu jadi dikatakan bid'ah makruhah. Sebab kalau tambah panjang, atas orang pandai bahasa Arab, atas orang pandai ilmu lah,
Dia tahu dah kata ni ustaz. Dia jawab 2 kali. Hak tambah. Kita tambah 3. Dia jawab 4 sampai 4. Nak tambah kelima ke apa. Ikut dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hak asal. Wa maghfiratuh. Dosa tambah. Wa ridwanuh. 2 tambah. Lepas tu nak jadi 3. Dia cari tak lepas. Lepas pada wa ridwanuh. Apanya nak tambah kelima. Wa jannatuh. 3. Jangan tu. Lepas tu dia nak jawab mesti kena tambah sampai 4. Sebab kalau tambah tak sampai 4 bermakna tambah tu kurang. Jadi kena pelebih pada 4. Hak pelebih itulah dia dikatakan makruh. Hak ni kita ingat daripada masa kuliah, masa pengajian dengan Syekh Husni Genting. Dia kata di antara contoh bid'ah makruhah. Macam bid'ah makan petang benda hak tu suku. Bid'ah lagu tu suku. Itu benda-benda makruh tu suku. Bid'ah ni hak tambah. Bukan semata-mata kata diri benda tu benda makruh. Itu banyak pula. Itulah kesimpulan hak dengan cara ringkasnya. Bid'ah terbagi 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Bid'ah muharramah. Terbagi pada 2. Itu siapa pihak tu? Para ulama. Tu di antara contoh dalil hak am, dalil hak khas. Habis itu kemudian masuk pada kitab balik. Wal baqi bi annahu hujajun wa ghairi dzalika mimma sayati. Bayar pada ghairi. Hal keadaan ghairi dzalika kainan adalah ia ghairi mimma daripada barang. Sayati yang akan datanglah ia barang. Mimma sayati daripada barang yang akan datanglah ia apa dianya barang. Iaitu akhirat yang kesebut semua tu nisbah pada mujmal, khas, mutlaq apa semua nisbah dah lafaz ataupun dalil tu. Dia ada sebut semua tu. Mana wa ghairu dzalika mimma sayati ma'a hal pada mustati bagi mayati. Hal keadaan mayati dia panggil hal pada fa'il bagi sayati. Sayati fa'il dan mustati takdir wa rujuk pada ma yang duduk pada mimma tu. Hal keadaan benda hak yang akan datang tu ma'ama yata'allaqu, hal keadaannya kainan adalah ia ketika disebut akan datang tu berserta bersama ma barang. Barang tu apa dia ni? Ma yata'allaqu bihi ada dalil. Ma yata'allaqu bihi. Kalau dalil kalau ma'a bayani ma ada bayan ke dalam kitab tu? Dalil ada bayan ni. Ma'ama yata'allaqu bihi. Ma'a bayani ma yata'allaqu bihi. Qaluhu ma'a bayani ma yata'allaqu bihi. Ada ke demo kitab demo ni? Bayan. Ma'amma selalu ko ma'abayani ma yata'allaqu bihi. La syia tu bayan. Ma'abayani. Hak luar syarah ada ke? Tak ada. Tak ada dah. Hak luar tak ada. Faham betul? Di tafsir tu. Hmm. Ma'ama saja. Ma'ama yata'allaqu bihi tu. Ma'ama yata'allaqu bihi. Kalau hak dalam nafaha tak ada juga ma'ama yata'allaqu bihi. Ma'ama yata'allaqu bihi bi khilafi turukihi ala sabil tafsil. Tak ada juga. Kali gitu dia salah ahli muhashi, pengarah kitab yang ditambahkan kalimah bayan tu. Makna tak betul lah. Sebab dalil luar tak sebut pun. Dia nak buat hasiah ni. Dalil tafsir saja ni, tidak dalil kurungnya tu bayan tu. Ada ke? Tak ada. Mana luar pada kurungnya tu. Ada kan luar? Luar Kalimah tak bayan. ada, cuma ditambah aja, tambah tafsir aja tu. Daripada mahashi tu.
Dia tak tambah lagu tu kaya tambah kena duduk luar pada kurungnya. Ditambah. Cuma tak ada Dia kali tambah. kurangnya tu mati kan dia. Dalam kurungnya tu kalau kira tu Syarah. dia panggil mate sebuah kemuhashi tu, iaitu syarah kepada sebuah pada mate. Jadi kalau dia nak tarik mari buat hasyah tu, bermakna katanya dia tarik mari hok mate syarah di luar ni. Jadi mate syarah tak ada. Tu jadi belik tu. Ya sepatutnya kena kata qaluhu ma'ama ya ta'ala ku, jangan tambah bayan. Kalau dia nak tambah bayan, dia kena buat suku luar pada kandai. Luar ada kurungan tu baru terkedir mari qaluhu ma'abayani ma ya ta'ala ku, ai ma'abayani ma ya ta'ala ku, baru dia jadi tak belik cara dia. Tapi tak apalah. Semua ni masuk kudah. Dia masuk kudah tu bayan tu. Hak mana dalam hasyah? Hasyah. Hasyah kita ni buat sekali ni. Hak tu jadi masa belik tu. Gitu. Dalam hasyah anak ni dia suku dia luar daripada kandai tu. Hak tu baru betul. Hak tu kita tengok hak ni tak betul ni hak kita ni. Kalau hak luar pada lingkungan baru betul. Tapi kalau dalam hasyah dia tu dia takdir muta'allikum bisayati. Tak ada kata hal, belum betul belaka tu, boleh belaka tu. Kalau takluk pada sayati dia panggil zarah larun. Kalau takluk pada mustati hal, pada mustati sayati tu zarah mustaqar, betul belaka tu, sah belaka makna, sah i'rab, sah makna. Mana hal keadaannya barang lagi akan datang tu bila ma'ama ya ta'alaku, akan datang ma'ama ya ta'alaku, akan datang tu ma'ama ya ta'alaku berserta barang yang bersangkut paut bihi dengannya, dengan ma sayati tu. Molek ma tu dua rojak tu. Ma'ama ya ta'alaku serta barang sakut perbahasa yang bersangkut paut lah ia ma hak dekat. Bihi dengannya, dengan ma hak jauh, iaitu ma sayati. Fa'il bagi ya ta'alaku dan mustati rojak pada ma hak dekat, iaitu aik bagi ma. Bihi tu bukan aik, bihi tu rojak pada ma sayati. Situ takut kita rojak bihi tu sebagai aik bagi ma. Bunyi sebab tak apa. Tapi tak betul. Bihi tu kena kita rojak pada ma sayati tu. Sebab benda muta'allaq bagi ma sayati tu berhasil hak tu hak bawah ada ma tu. Bihi tu rojak pada ma sayati. Bes itu. Mana dia ada sebut belaka tu berkaitan dengan mutlaq, mujmal, am, khas, muqayyad, apa semua tu dia akan sebut, dia akan bahas akan datang tu. Bi khilafi turukihi ala sabili tafsili. Bi khilaf ta'alluq mahzuh tu khabar mubtada mahzuh bi khilaf yani wadzalika ay turukuhu ala sabilil ijmal mutalabbisun bi khilaf. Wadzalika atau watilka turuku gitu apa. Mutalabbisatun kalau klik pada muannah. Watilkal turuku, dan berdemikian itu turuk yang mana ala sabilil ijma tu. Mutalabbisatun bersepakatlah ini turuk bi khilafi dengan menyalahi bi khilafi turukihi, turuknya jalannya dalil-dalilnya dalil fiqh, turuki ay turukil fiqhi ala sabilit tafsili. Hal kada turukihi nisbah kepada hak bawah bi khilaf ni kainan ala sabilit tafsil, yang adalah ia bersepakat di atas jalan ni hak dengan cara masalah tertentu, dengan mengikut forok yang tertentu. Kata harai ke apa? Harai zina, harai riba, harai judi, tu dengan tentu masalah. Tu dikatakan masalah fiqh yang bersumber dengan dalil. Masalah gapo? Masalah berkenaan dengan judi. Berkenaan dengan judi. Macam setengah dia mau tanya, boleh ke kita ni buat judi tapi niat sedekah? Judi tapi niat sedekah. Kita tubik duit sore atas satu pertandingan. Siapa menang boleh hadiah. Tapi masa itu gini akan sebagai sedekah. Boleh ke helah lagu tu? Mana boleh. Perbuatan benda yang sama yang kita buat. Tiba-tiba kita beza niat kalau lagu tu kat senang. Maya sunat, niat fardu. Maya fardu, niat sunat.
Macam-macam kalau nak kira bab niat ni. Dia kaedah dia sendiri dah, kita tak ada buat lagu tu pelik. Tak tahulah kalau ada kaul pendapat yang kata boleh perbuatan dengan cara judi pertandingan mengutip duit pertandingan, tapi time nak bui duit niat sedekah. Kita jawab mudah-mudah macam kita nak bayar rasuah lah. Nak bayar rasuah tadinya asalnya haram. Bayar rasuahnya lalu kita nak bui tadi atas dasar niat sedekah. Mana boleh perbuatan yang haram dah. Base itu. Jadi dalil dengan tentu masalah tu, hak tu dia panggil dengan cara turuk, hak dengan cara tafsili. Tu tak sama dengan masalah hak dengan cara ijmali atau mana bi khilaf, tak sama. Contoh lagu mana hak masalah hak dengan cara tafsili? Nahu aqimus salah. Seperti dalil katanya aqimus salah. Asal aqimu perintah suruh, tapi bila kita tunya iaitu suruh gapo? Suruh semaya. Suruh semaya. Aqimus salah. Dirikan olehmu akan sembahyang. Aqimus salah. Wala taqrabuz zina. Asal larangannya haram, tapi tak tentu larangan apa dia? Larang zina. La taqrabuz zina. Tu berkaitan dengan apa dianya dalil hak yang tafsili. Aqimus salah. Dirikanlah solah, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampirikan akan zina. Wa salatihi atah pada kata aqimus salah. Mana bawah pada nahwu. Nahwu salatihi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati. Seperti semayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Kaabah. Ayat ni di dalam celah-celah tiang dalam Kaabah tu. Kama akhrajahu, yani kama rawahu asy-syaikhan, seperti mana meriwayatkan hadis kata Nabi semaya dalam Kaabah tu boleh dan sahharu oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perbuatan Nabi kerjakan semaya di dalam ain kiblat yang kita dah hadap tu. Itu ada dalil, iaitu hadis Nabi sendiri, yang mana hadis ini dicatat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi pernah masuk semaya dalam Baitillah. Nabi pernah masuk semaya dalam Kaabah. Bermakna kata semaya di dalam Kaabah, masalah ni adalah harus. Harus. Kalau tak ada perbuatan Nabi tak pernah buat, boleh ke? Boleh ke tak boleh? Haram ke tak haram? Sebab orang hak semaya menghadap tadi, orang duduk luar. Dia duduk dalam nak menghadap ke mana? Munggu dalam kiblat dah. Lalu ada hadis berkenaan dengan fi'lin Nabi, maka menunjuk kata masalah semaya dari Kaabah ni adalah harus. Tu maknanya termasuk daripada nahwi, jadi contoh dari sebuah kepada fiqh dan sebuah kepada furu', iaitu dalil hak tafsili, iaitu dengan dalil hadis yang ditentu yang dikerja oleh Rasulullah tadi. Atau salatihi, salat Nabi fil ka'bati kama akhrajahu syaikhan. Wal ijma' atas pada aqimus salah lagi. Banyak contoh dia tu. Wal ijma', dan seperti ijma' ala anna li bintil libni as-sudusa. As-sudusa tu isim anna muakhar. La ta'lu mazu isim khabar anna muqaddam. Jadi anna sudusa sabitun li bintil libni. Hal kada bintil libni ma'a bintis sulbi, berserta dengan anak perempuan sengoti. Haitsu la mu'assiba lahuma, sekira-kira tidak ada orang yang makan asabah bagi keduanya, bagi bintul libni dan bintus sulbi. Itu ijma' ulama. Gapo dia? Masalah dipanggil dalam bab faraid. Bab takmilatus sulusain. Bab itulah kita tak mahir mana bab faraid ni. Bab takmilatus sulusain, menyempurnakan 2 sulus. Masalahnya si mati meninggalkan akan seorang anak perempuan, yang mana dia tu memerlukan nisfu. Memerlukan nisfu. Kalau dia tu berbilai hingga ke lebih, anak perempuan yang berbilai 2 ataupun 3, maka di situ dia akan dapat apa dianya sulusan, 2 suluh.
dua hala kelebih, dia akan dapat 2 suluh. Tiba-tiba ni dia sore je, maka dia dapat apa dianya nisfu. Nisfu. Tapi di samping tu juga mayat dia ada cucu perempuan. Tu bintul libni tu mana cucu daripada anak laki-laki. Anak laki-laki tu mungkin tak ada dah lah. Anak laki-laki tu saudara bagi al-bintu. Kalau ada anak laki-laki tu jadi bintul libni tu pakai tak boleh lah. Moga pak dia hak terima pusakanya. Jadi hak ni masalahnya pak dia tu tak ada, dia anak yatim. Bermakna kata si mayat tadi meninggalkan warisnya seorang anak perempuan al-bint. Tu. Yang kedua iaitunya bintul libni, cucu perempuan, iaitu anak saudara bagi perempuan tadi. Maka nisbah pada fardu di dalam bab faraid je, iaitunya cucu perempuan tu dapat as-sudus, iaitu dapat 1/4. Adapun al-bintu bagi mayat tu dapatnya as-sulus, iaitu nisfu. Itu 1/2, iaitu an-nisfu, 1/2. Jadi dalam 1/2, maka di dalam masalah ni dia panggil takmilah, menyempurnakan akan 2 suluh. Jadi dengan maknanya walaupun anak si mayat tu anak sulbi, anak sengoti, bukan anak bagi anak, dia panggil bukan cucu, anak sengoti lah. Anak sulbi tu anak sengoti. Jadi anak dia sengoti tu tidak berbilih, tapi dia kira hukum serupa dengan berbilih walaupun dibahagi pahala, bahagi haba itu berbeza. Iaitunya bintul libni bila berhimpun dengan al-bintu, anak perempuan bila berhimpun dengan cucu perempuan, maka dia kira akan dapat 2 suluh juga. Dia kira dapat 2/3 juga, sulusan. Dia panggil takmilatu sulusain. Anak bagi anak laki-laki, cucu perempuan daripada si mayat anak laki-laki dia tu menyempurnakan akan anak perempuan dia untuk nak dapatkan akan martabat sulusan, 2 sulus. Jadi 2 suluhnya seolah katanya anak laki-laki atau anak perempuan dengan cucu perempuan ni seolah-olah kata 2 beradik. Bila 2 beradik kembali pada asalnya iaitu 2 suluh. 2 suluh. Tapi dalam hakikat 2 suluh bahagi dia tu tak samalah, iaitunya anak cucu perempuan dapat 1/4. Jadi anak perempuan dapatnya nisfu. Nisfu daripada ni kita kata iaitu 3. Lepas tu pula anak atau cucu perempuan tadi daripada anak laki-laki tu dia dapat so. Jadi 3 dengan so tu jadi 4. Jadi ni sebab pada ne tadinya 4 tadi gak bermakna 2 suluh. 2 suluh. 2 suluh moga 4 ke 2 4 ni. Jadi anak yang dikatakan bagi anak laki-laki cucu perempuan tu dikata membuatkan jadi sempurna martabat apa dianya anak perempuan tadi, hak kata asal dia tadinya dapat 2 suluh, tiba-tiba tak boleh dapat 2 suluh kerana dia seorang. Adik-beradik dia seorang saja anak perempuan, maka disempurnai oleh cucu tadi. Itu anak saudara dia tadi, hak tena tu. Dia pergi capur dengan mak saudara dia. Itu anak bagi semayat perempuan tu. Jadi seolah kata 2 suluh dua orang tu. Cuma cara baginya tak sama lah. Cara baginya, alik anak perempuan bagi mayat dapatnya 1 jenis dapat nisfu. Bagi 2. Jadi kalau 90 kak, dia dapat dia 30. Jadi anak bagi anak perempuan, anak laki-laki iaitu cucu tu dapat so. Jadi sudus 1/4. 1/4 1 dengan 3 tadi jadi 4. 4 bermakna kata daripada ni jadi bermakna 2 sulus. Itu makna takmilatul as-sulusaini, menyempurnakan akan 2 sulus. 2 suluh. Jadi ijma' ulama
Katanya kalulah mayat meninggalkan warasah, waris dia, ahli fardunya, iaitu satu orang anak laki, anak perempuan dan satu orang cucu perempuan daripada anak laki-laki, maka hak kena bahaginya walaupun asalnya dikatakan 2 suluh, maka dia bukanlah tetap boleh dapat seperti mana 2 suluh, seperti mana berbilik anak perempuan bagi semayat tu. Bermakna dia tetap dapat suduh juga. Kureklah maknanya as-sudusa. Itu maknanya anna li bintil libni as-sudusa ma'a binti sulbi. Tapi ada syarat lagi, iaitu haitsu la mu'assiba lahuma. Daripada sekira-kira tidak ada orang yang nak makan asabah bagi kedua-duanya, iaitu bintul libni dengan kata al bintu atau bintu sulbi tu. Lahuma li bintil libni wa binti sulbi. Arab dia kecek bintu belaka. Kita sini bahasa kita cucu. Ni anak bagi si mayat, ni cucu bagi si mayat. Tapi daripada anak laki-laki yang adik-beradik dengan si anak perempuan. Kalau ada tak mati lagi anak laki-laki, senilah tu. Bakal bintul libni tu bakal tak ada dah lah. Lepas tu pula yang menjadikan asabah, yang makin asabahkan kepada apa dianya al-bintu tu siapa dia? Iaitu saudara laki-laki. Saudara laki-laki bagi al-bintu. Kalau ada dia tak bolehlah cucu. Ataupun dikatakan saudara laki-laki bagi bintul libni. Mana kata dia tadi ada adik-beradik dia, abang dia hak laki-laki. Tu. Anak dara tu bukan seorang tina, ada seorang lagi hak laki-laki. Kalau ada hak tu tak bolehlah. Dia pergi ke asabah ni pula. Di situ. La mu'assib lahuma. Wa qiyasil burri 'ala al-arzi. Baca burri bukan baca birri ya. Maklum dah bahasa. Kalau birri kebajikan, bari darat teh, burri bermakna gandung. Gandung syair lebih kurang. Al-burri dikiyahkan akan gandung 'alal arzi, di atas berah. Mana hak dikiyahnya? Kalau kita kecek kat mana kata berah lah kiyah atas gandung, sebab hadis Nabi kecek gandung. Nabi kecek al-burru. Dalam hadis lah, dalam hadis Nabi sebut iaitunya gandung. Al-burru bukan al-arzu. Iaitunya wal burru bil burri wasya'i wasyairu bisya'iri. Tu wal burru bil burri wasyairu bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaun bisawain yadan biyadin. Pada hadis ya. Makna katanya nisbah pada jual beli tukar menukar. Dikiyahkan akan berah yang Nabi tak sebutkan di dalam hadis, dalil dianya dengan cara khususnya iaitu kiyah dengan gandung pada pihak sama-sama mengenyih. Lagu mana kita nak jual berah? Berah kita tadinya yang pesing berah, kita kata berah jati ke, hak ni beras syir, sama-sama berah, tapi kita nak makan beras syir. Kita teringin nak pakai beras syir, kita ada beras Malaysia, nak tukar, nak beli dengan cara bayar beras dengan beras tu. Dan ni tak boleh jual beli dengan duit tu. Tengok lagu mana dia kata, qiyasil burri 'alal arzi fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mislan bi mislin. Qiyah pada pihak mana? Fimtina'i bai'i ba'dihi, pada tertegah dijualkan akan setengah bagi al-arzi tu, bi ba'din dengan setengah, dengan harganya ialah bayar setengah, illa mislan bi mislin, melainkan dengan cara bersama mislan bi mislin, sama-sama mabek saman berjenis yang sama, timbangnya pun sama, jenis yang sama, timbangnya pun sama. Tak boleh berlebih kurang. Yadan biyadin makna mutaqabidaini, dengan cara tunai, tak boleh bertangguh, tak boleh berhutang. Sama banyak, tak boleh kurang. Kita ada beras syir, beras Malaysia. Jiran kita ada beras Thailand banyak. Kita nak pakai beras Malaysia, beras Thailand. Kita pun jual beras kita Malaysia dengan beras Thailand. Jiran kita pula beras Thailand nak pakai beras Malaysia. Berapa molek lalu pakat jual?
maka kita kena timbangnya sama berat. Mislan bimislin. Sama jenis, sama berat. Kalau hak kita sekilo, dia pun kena sekilo. Tak boleh kita bayar hak kita sekilo setengah, hak dia sekilo. Kerana hak dia sedap, tak boleh. Tu illa mislan bimislin yadan biyadin. Yang kedua pula, selain pada sejenis dan sama banyak, iaitu kena cara tunai. Tak boleh dengan cara bayar tangguh. Tak boleh dengan cara bayar butai. Tak apalah. Kita atas mula ke demo. Esok. Ambil dulu hak demo, berah demo. Kita bayar. Kita kata dengan nama sebuah pada rupa kan. Orang panggil tukar menukar lah. Sebab kita lain jual beli dengan duit. Dulu kan. Kita kata kan. Orang hak pesen yang memiliki benda tu. Dia tukar dengan benda. Jual beli dah lah tu. Tukar menukar. Maka hak benda lagu tu dia kena bersama. Kalau sekilo sama sekilo. Kalau sekilo setengah sama sekilo setengah. Tak boleh hak kita sekilo, hak demo kena sekilo setengah. Hak kita kena 2 kilo, demo kena sekilo setengah jah. Tak boleh lagu tu. Yang kedua pula yadan biyadin. Kena dengan cara unjuk mengunjuk, qobat mengobat dalam masa yang sama. Tunai. Tak boleh dengan cara butai. Tak boleh dengan cara bertangguh. Mana sebut hadis cerita ni kama rawahu Muslimun. Seperti mana disebut dia hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Ada sebutlah hadis iaitu wal burru bil burri, panjang lagi hadis dia berkait dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, emas dengan emas. Panjang belakang hadis tersebut wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaun bisawain ila akhirih atau kama qala fil hadis. Panjang lagi hadis tu. Best itu. Kama rawahu Muslimun. Wastisha bit taharati liman syakka. Sikit lagi dah siapa ada waqafiyatul istidlal. Wastisha bit taharati, dan mengekali akan suci. Atah pada kata wastishabil asli, atah pada kata aku musalah lagi. Contoh lagu mana? Nisbah kepada fiqh yang mana turuk dia tu dengan cara tafsili. Iaitu contoh seperti istishabil asli, istishabil taharati, mengekalikan akan suci, bersih, yakni bab taharah, mengekali hukum kata dia sudah ada expired. Masalahnya lagu mana berlaku? Fi syakki liman syakka, bagi mereka yang telah syok lah ia mereka. Fi baqaiha, pada berkekalannya at-taharah. Dia duk syok. Aku ni ada lagi air semaya. Kau aku batal dah. Tapi duk lekas semaya lepas isya baru sudah main ngorek ni. Tapi kat orang nak bengok isya ni duk jadi was-was. Ada ke duk agak semaya? Kalau tak ada, dia ambil. Kalau ada, tak kena ambil. Duk syok lagu tu. Maka kembali pada hukum istishabul asli. Ada dah tadi memang kita tak tepuh pun ambil ni, kita tak ketuk pun, kita tak ada kecil berok pun. Maka kembali pada hukum istishabul aslinya, ada dengan tak ada, dan sebab pada masalah tu hukum dia ada. Bila ada tak kena ambil semaya lah. Sebab bakok. Maka semua tu turuk ala sabil tafsil tu falaisat. Maka bukanlah ia. Falaisat. Dia jawab bagi dulu ke apa? Tafriq pada bikhilaf fi turuqi ala sabil tafsili falaisat, maka bukanlah ia turuquhu ala sabil tafsil tu. Hak tu bukanlah min usulil fikhi. Itu bukan dikatakan usul. Hak ni hanya khah pada masalah-masalah. Macam bab istishabul asli ni banyaknya khah pada bab ibadat dan bab taharah sahaja. Kita nak pergi pakai umum, boleh ke tak boleh nak kutip pucuk kayu dalam pagar rumah orang? Boleh ke tak boleh? Asal boleh kot. Bui kan tak bui, asal bui kot. Muka benda ni orang tak jual, tuai dia pakaian dah. Tak boleh. Nak pergi pakai niat awak mudah-mudah. Dia panggil zon tu kena bil ijtihad. Kena ijtihad, kena ada kajian-kajian dan tanda-tanda yang menunjuk kata harus. Tu.
Mana kata sebelum pada tu kita royak dah, kadang tak ada kita ambil kita ambil, maka kita nak ambil tu kita suka sebab kita ada ijtihad dah, sedah dia. Kalau dia tak ada kita ambil dah, duk luruh saja ya buah jambu demo ni kita makan lah. Budak-budak. Jadi nak ambil hak ke dia tu tak kena duk royak tu lah. Tapi tak apalah, ada ijtihad. Kalau main tak tahu siapa dia, nampak uah banyak tepi rumah orang, dari pagar orang, tuai tak boleh, tuai kaya dah ni. Pecing gaji besar belaka ni. Tuai tak apa kali. Hak tu tak panggil zon bil ijtihad tu. Zon tadi kena kait dengan ijtihad. Dari situ. Liman syakka fi baqaiha falaysat min usulil fiqhi. Wa in dzukira ba'daha fi kutubihi tamsilan. Dan sekalipun jika disebut akan setengah daripadanya ba'daha ay ba'du turukihi ala tafsil. Setengah masalah-masalah hak dengan cara tafsir ni sebut dalam kitabnya, kitab usul fikhi ni. Fi kutubihi ay fi kutubi usulil fikhi tu tamsilan. Itu hanya kerana semata-mata nak buat contoh saja. Bukanlah hanya tuju kepada usul, sebab usul semata-mata mutlak saja, mutlakul amri, mutlakun nahyi. Wa in dzukira ba'daha fi kutubihi. Sekalipun jikalau disebutkan akan setengahnya turut fi kutubihi dalam kitabnya, kitab usul fiqh tamsilan, yakni li ajli tamsil, kerana semata-mata untuk nak buat contoh kepada kaedah asal tu. Tamsilan ay lil qaidatil usul, di qaidatil usul bagi kaedah asal tu. Dia tu bukan semata-mata tuju kepada usul, dia tu furu', dia tu dalil yang khusus, tapi disebut juga di dalam perbahasan kitab-kitab usul fiqh yang kita jadi keliru tadi, itu hanya semata-mata nak contoh kepada kaedah usul sahaja. Biasa itu. Dalil ada hak terlepas sikit. Tengok qaluhu yadan biyadan ay maqbudaini, yang dikobai keba antara baik mushtari, la aqidaini baik mushtari, awarithuhuma ataupun waris dia sebab pada peninggalan, awakiluhuma atau wakil di majlisil aqdi qabla tafarruqi minhu, dalam majlis akad maknanya sebelum berpisah, bermakna kata kena tunai lah, tunai. Qaluhu tamsilan ay li ajli tamsilil qawaidi wa idahiha la li ajli anha minhu. Sebutkan masalah turuk hak cara tafsil tadi, dalil dengan tafsir tadi, li ajli tamsil qawaid, kerana nak buat contoh kepada kaedah sahaja. Lagi pula wa idahiha, nak menyata dan menjelaskan kaedah, la li ajli anha minhu, bukan semata-mata nak ayat katanya turuk ala sabil tafsir, dalil dengan cara tafsir tu minhu daripada usul fiqh. dak usul fiqh tadi mutlakul amri, mutlakun nahyi, fi'lun nabi, al-qiyas, al-istishab, hak tu sahaja. Bila dituju pada dalil yang khusus, ni dia panggil apanya tafsili, bukan ijmali. Habis itu kemarin katanya wa kaifiyatul istidlali biha ay biturukil fikhi min haitsu tafsilha inda ta'arudiha likauniha zanniyatun wa kaifiyatul istidlal biha. Itu dah. Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada start bezo? Tadi bikhilaf fi turukihi itu ala sabil tafsir. Apa dia dah? Watilka turuku ala sabilil ijmal. Bersambung gitu lagi lah. Kalau tak wari ala sabilil ijmal tu takut jadi semampu lah. Watilka turuku ala sabilil ijmal. Demikian itu turuk dalil-dalil dengan rupa ijmal tu bersalah dengan dalil hak cara tafsili. Bawah pada berkhilaf tu turukihi ala sabil tafsili, bermakna kata hak ijmal tu tak serupa dengan tafsili lah. Mutalabbisan ada? Mutalabbisatun khabar. Mutalabbisun bi khilafi turuk ni. Mutalabbisatun muannah. Ya muzakkar muqtada muannah tu, watilka tu kalau wazan dikar mutalabisun.
Dia gini je, time kita nak baca kat orang jadi payahnya. Dah kali kita dengar ni mudah je, tanda tak tanda. Dah kita nak baca sendiri, nak takdir nak atas mana situ je buat jadi payah semula. Lepas tu kalau boleh tanda, baik tanda lah. Nak dengung semula pula kaedah nama sendiri. Payah ha. Kena atuh mula cari atas maktuh, takdir sendiri mikir, bukan senang. Kena orang nahung kena itu sama, hidup sama nahung tu. Ngaji belakang nahung hidup tu tak payah. Kalau kita tak ngajar nahung. Kita ngajar nahung duk pondok tak apa, ya ingat. Orang kita apa kita mau ni ngaji saja. Payah nak ingat. Ngaji belakang deh. Nak hidup tu tak belakang. Kaedah nahung kali tak main nahung. Ya lupa. Kalau kita mau duk pondok dulu banyak lagi. Dulu kat mata jemiah tu. Lah kita duduk pondok. Gas nak nasi gas tu nak kering, nak boleh masak tu 2 kali habis. Ulai nak ya telacak. Nak gelegok dah habis. Al-kalam wal lafzul murakab fi bil wa aqsam salat ismu fil wa harja la fil ismu yu'rul bi khadwat wa khali wal begitu. Jadi tak nasi tak gas bersapi nak gelegok dah habis kote. Nak ya kata duk pondok latih nahum sampai ketemu. Bawa tu kat bila gelegok pula dah tu kering nak masak habis pula sekali. Duk pondok dulu. Pas lah ni kan mana duk gitu dah. Tak ingat dah lah ni pun. Kawaki Alfiyah. Ya. Dia boleh baca ni kok ni dia ingat. Dia gitulah. Dia kita duk baca kat kita karang klik semula slow karang klik semula. Allahu Rabbi. Ya. Kalau anak kali pusing pada tak ingat lagi. Mata jerumia ke mata bina? Mata bina kita ngapa 2 minggu. Mata jerumia kita ngapa sebulan. Mata easy 3 minggu. Mata kawaki 5 bulan. Habis 2 juzuk. Mata Umul Barahin 2 minggu. 2 bulan. Mata Umul Barahin. Lepas tu gak nak ingat tak tengok buku baca. Tu gak ulai tak tahulah 5 mata sehari. Ulai nak ambil masa tak sayang orang. Ulai sungguh dah. Nak ingat ngapan nak habis tak payah. Supaya kita ngapan nak habis mata jemiah. Ambil masa sebulan ya. Tapi bila tentu nak baca tak tengok buku. Mata bina pun supa. Nak ngapai habis. Ulai hak payah ya. Hak tu kita tahu ulai sehari ulai hak ular 5 buah mata jemiah, mata bina, mata easy, mata apanya dam madkhul. 4 5 pedaskan dengan juzuk pertama kawaki ulai. Ambil masa kat sejak ulai tiap hari nak siapa tahap baca tak kena tengok di buku. Kalau nak habis yang mudah je apa ngaji Quran, orang tahfiz Quran ngaji habis 30 juz mudah ya, tapi terus baca tengok tak email tahu halu tak ngapa tak uleh mula. Tak ingat. Itu pokok lah juga kita ke kelebihan. Tapi kena mai